InsyaAllah hari ini kita akan teruskan untuk sirah bagi UPKK. Okey, baik. Nampak ke? Nampak. Macam mana? Ustaz tak ambil kehadiran ke Ustaz? Tak apa, Ustaz rekod. Ustaz rekod nanti Ustaz boleh tengok balik kehadiran. Okey, baik. Ni nota yang Ustaz Zari buat ni, dia yang terbarulah 2021 dan kemungkinan soalan UPKK yang keluar nanti adalah merangkumi dalam nota ni lah. Dalam nota ni. Okay, antara soalan yang ditekankan adalah tajuk dakwah secara sulit. Dakwah secara sulit ni kalau kamu tengok buku tahun 4 lah, tahun 4. Tapi kalau siapa ada dah ada nota padat UPKK tu, semua dah ada dalam tu dah. Okay, baik. Ini dakwah secara sulit antara tajuk penting adalah dakwah secara sulit. Yang mana dia ada ditulis masa, tempat, sebab, sasaran dan juga tempoh dakwah secara sulit lah, iaitu secara tersembunyi. Okey, baik. Okey, bila dakwah secara sulit itu berlaku, iaitu selepas Nabi menerima wahyu yang kedua lah. Yang kedua. Wahyu yang pertama tu adalah mengenai Iqra. Malaikat Jibril datang bagi tahu kat Nabi supaya Nabi baca. Sampai Nabi demam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia demam. Sampai dia demam nak disuruh oleh malaikat Jibril, sebab dia kali pertama tengok malaikat Jibril dengan tubuh yang besarnya kan. Sebab tu suruh dia baca lah. Nabi tak boleh baca kan. Dan sekali malaikat sebut, Nabi pun ikut. Bila dah habis, Nabi boleh hafal ayat tersebut. Dan ini adalah selepas Nabi duduk kat Gua Hira tu, dapat wahyu yang kedua adalah wahyu daripada surah Al-Mudassir lah. Surah Al-Mudassir ni antara isi kandungannya yang mana Allah menyuruh Nabi menyebarkan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Dan bermulalah dakwah secara sulit, iaitu selepas menerima wahyu yang kedua. Tempat dakwah Nabi dakwah secara sulit itu adalah di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ingat nama ni? Dakwah secara sulit iaitu rumah Arqam bin Abi Arqam. Sebab kenapa Nabi dakwah secara sulit? Yang pertama adalah mematuhi perintah Allah. Jika turunnya sesuatu ayat Quran tersebut, maka wajiblah, wajib atas Nabi untuk menyampaikan kepada semua, terutamanya orang yang berada di kota Mekah pada ketika itu, orang kafir, orang Arab jahiliyah lah kan. Jadi Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua adalah supaya orang Quraisy tidak terkejut dengan seruan Nabi. Yalah, Nabi dakwah secara rahsia ni adalah dia ajak orang sikit-sikit, orang yang dia kenal, isteri dia, sahabat dia, jiran-jiran yang terdekat kan. Kalau dia bagi tahu kat semua orang, nanti mau terkejut, siapa dia ni tiba-tiba nak dakwah Islam kat kita orang ni, kita orang kafir kan. Contoh. Sebab itulah supaya dia tidak terkejut. Okey, baik. Sasaran dakwah secara sulit ni adalah yang pertama kaum keluarga terdekat. Masa tu Nabi dah kahwin dengan Siti Khadijah, maka dia dakwah secara sulit, dan beberapa orang sahabat yang dipercayai. Yalah, takut pergi ajak orang lain tiba-tiba kena kantoi. Masa tu orang Islam pun tengah sikit kan kena bunuh semua. Okey, baik. Tempoh dakwah secara sulit adalah 3 tahun. 3 tahun 3 tahun, ingat ni antara soalan yang kita tanyalah. Berapakah tempoh dakwah secara sulit? Di manakah tempat dakwah secara sulit? Apakah sebab? Macam tu je soalan dia. Tapi kalau kamu tak hafal, maka tak boleh jawab. Okey, baik. Ini antara soalan yang popular, iaitu ditanyakan orang yang terawal memeluk Islam. Orang terawal memeluk Islam. Antara yang wanita adalah Siti Khadijah lah, iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid. Okey, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi. Kanak-kanak yang pertama memeluk Islam adalah Ali bin Abu Talib. Abi Talib boleh, Abu Talib boleh.
Itu masa ketika itu Ali merupakan kanak-kanak lah, dan dia juga merupakan sepupu Nabi, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga hamba Nabi Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Okey, baik. Zaid bin Harithah merupakan antara orang hamba yang terawal memeluk Islam. Okey, baik. Okey, ini antara bentuk penyiasaan. Kerana apa mereka ni di apa penyiasaan? Kenapa mereka ni disiasa? Kerana mereka memeluk Islam. Okey, kerana mereka memeluk Islam. Okey, antaranya adalah yang pertama, Abu Bakar Siddiq. Bila dia tahu dia ni memeluk Islam, maka dipukul dan dipijak oleh orang kafir. Tapi tak ada berhari-hari kena pijak, tidak. Pada ketika itu je lah. Okey, yang kedua, Osman bin Affan. Okey, Osman bin Affan ditangkap dan diikat kedua tangannya. Ditangkap dan diikat kedua tangannya. Jadi penyiasaan orang kafir buat kat Osman bin Affan, ditangkap dan diikat kedua tangannya. Okey, yang ketiga adalah Bilal bin Rabah. Antara orang yang teruk sekali diseksa. Yang pertama Bilal bin Rabah, iaitu dijemur di tengah padang pasir dan ditindih dengan batu yang besar. Nampak? Dah lah kena jemur, kemudian ditindih di batu besar. Dekat mana? Dekat perut dia. Dekat perut dia. Kalau kamu tengok gambar kartun tu apa semua tu, betul macam itulah Bilal bin Rabah diseksa. Dan yang paling berat sekali adalah keluarga Yasir. Keluarga Yasir, demi mempertahankan keislamannya, mereka sanggup dibunuh. Antara orang kafir menyiksa paling teruk sekali sampai membawa kematian, iaitu keluarga Yasir. Satu keluarga, isteri dia, suami dia, suaminya, anak yang kecil dia pun sekali dibunuh, dijemur dan disiksa hingga mati. Sebab itulah kalau kamu perasan ada lagu Sabarlah keluarga Yasir, bagimu syurga di sana. Okay, nanti saya akan share video tersebut, kan? Keluarga Sumaya. Itu Sumaya, ini Yasir. Sumaya sama lah, kan? Sumaya lah, sama lah. Okey, baik. Okey, ini ada yang seterusnya adalah tajuk persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Macam mana aku nak hilangkan benda ni? Okey, baik. Okey, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, siapakah orang Muhajirin? Iaitu orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini adalah peristiwa hijrah Nabi. Kenapa Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Kenapa? Okey, yang pertama sebabnya orang kota Mekah pada ketika itu sudah tak sabar dengan dakwah Nabi ni. Habis orang kota Mekah masuk Islam, kan? Jadi dia nak bunuh. Ada satu mesyuarat orang-orang kafir. Okey, malam ni kita akan pergi ke rumah Nabi, kita akan bunuh Nabi Muhammad. Kita akan bunuh Muhammad. Orang kafir bagi Muhammad je. Kita akan bunuh Muhammad pada malam ini. Dan Nabi mendapat berita bahawa orang kafir akan membunuhnya pada malam tersebut. Dan Nabi menyuruh sebahagian sahabat, orang-orang Islam, untuk kita akan pergi ke Madinah. Kita akan pergi Madinah, duduk kat sana. Yang mana pada ketika itu orang Madinah ni memang tak sabar nak tunggu Nabi. Sebab masa ketika Nabi berdakwah di Mekah, Nabi dah hantar sebahagian sahabat untuk berdakwah di Madinah. Bila sahabat yang dakwah di Madinah tu, orang Madinah suka. Suka, best lah. Bagusnya Islam ni, indahnya, kan, apa semua. Jadi mereka tak sabar nak tunggu Nabi Muhammad SAW. Maka pada hijrah lah mereka semua ke sana. Peristiwa yang malam tu semua tu, Ustaz dah cerita dah agaknya, kan? Ustaz dah cerita dah sebelum ni. Jadi kita fokus kepada hijrah ni, yang mana orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah dipanggil Muhajirin. Hijrah sebab dia hajirin sebab dia jamak lah, dia ramai.
Jadi Ustaz, berapa jauh Ustaz dah pernah tunjuk kan kat sekolah dulu. Berapa jauh Madinah dengan Mekah jauh Berapa jauh. kilometer? Ratus Ustaz pun lupa berapa kilometer. Jauh. Memang Nabi jauh. Muhammad naik unta kan, tak silap saya. Dia Naik naik unta. unta Dan memang kenderaan pada masa itu memang unta je. Mana ada kereta Honda semua ni. Kuda Tak ada. ada. Kuda. Kuda ada. Kuda ada. Cuma pada zaman dulu memang kenderaan unta ni macam kita bawa Ferrari lah. Siapa ada unta tu umpama dia ada Ferrari. Mahal je kereta kan. Memang dia naik unta. Masa tu Nabi, sahabat-sahabat lain dah pergi dah. Malam tu Nabi hanya keluar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi seorang bagi dia susah ke nak dapat unta ni? Mahal mahal lah. Mahal. Dah lah bila dia sakit, kita tak boleh buat apa, unta sakit. Kalau nak mati baik sembelih boleh makan kan. Okey, baik. Muhajirin dengan Ansar lawan dia Ansar, bukan lawan lah dia punya pasangan dia Ansar. Muhajirin, biasa orang sebut Muhajirin dan Ansar. Ansar tu adalah penduduk asal Madinah, yang mana orang Madinah tu sendiri dipanggil Ansar. Muhajirin tu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar tu adalah penduduk asal orang Madinah, yang mana mereka ni ada dua kaum, satu Aus, satu lagi Khazraj. Nanti kamu kena tengok sendirilah, Aus dengan Khazraj, orang asal Madinah. Okey, baik. Okey, seterusnya mukjizat. Okey, mukjizat. Mukjizat dalam sirah, bukan tauhid ke mukjizat ni? Okey, mukjizat ada dua, satu hissi, satu maknawi. Apa tu hissi? Dapat diketahui dengan panca indera. Mana kita boleh tengok, kita boleh sentuh, kita boleh bau, kita boleh rasa. Boleh rasa macam mana? Contoh yang dapat boleh rasa tu, iaitu keluar air dari celah jari Nabi. Bila air dah keluar, ni kisah tentang masa tu Nabi tengah buat apa ramai-ramai. Air tak ada, jadi mereka nak beruduk, nak minum air semua tak ada. Jadi Nabi ambil bekas, letak tangan dia dekat dalam bekas tersebut, keluar air daripada celah jari. Maka sahabat pun minum air tersebut, buat ambil uduk kan. Tak potong tu Ustaz? Ini Nabi berkat kot. Bukannya tangan Haikal, bukan tangan Ustaz. Tangan Nabi ni. Itu semua mukjizat bukan saja-saja. Bukan letak pipe kat celah-celah ni. Tak, ada lagi satu kan mukjizat Nabi. Nabi belah bulan ni bawah ni, bulan terbelah dua. Ada kat sini. Banyak mukjizat Nabi, banyak sangat. Bulan terbelah dua, apa lagi mukjizat Nabi, Al-Quran Manawi, Al-Quran Manawi. Okey, tidak dapat diketahui dengan panca indera. Kita tidak boleh tengok, kita tidak boleh masa mukjizat tu berlaku. Memanglah Al-Quran tu kita boleh pegang, tapi masa berlakunya penurunan Al-Quran tu, kita nampak ke benda tu? Kita nampak ke malaikat Jibril? Tak nampak malaikat Jibril masa sampai ke wahyu kepada Nabi, tak nampak. Sebab dia panggil maknawi. Lagi-lagi Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj lagilah orang-orang di kota Mekah tu lagilah tak percaya langsung. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Macam mana kau Muhammad, dia cakap kan, kau Muhammad, kau boleh cerita? Macam mana kau boleh cerita benda tu sedangkan kami tak nampak pun tentang apa yang kau cerita? Sebab itu adalah mukjizat maknawi yang tidak dapat diketahui dengan panca indera. Yang Allah buka hijab kat dia, boleh nampak ke? Okey, itu yang Allah buka hijab tu ketika orang kafir suruh Nabi cerita macam manakah bentuk Madinah tersebut. Macam manakah bentuk Madinah, berapa pintu ada, berapa tingkap ada. Allah tunjukkan gambar Madinah tu depan Nabi cerita. Terkejut orang Mekah, Nabi boleh tahu. Sebab itu semuanya adalah daripada kuasa Allah SWT. Okey, baik. Okey, contoh mukjizat Imam yang lain. Selain daripada hissi dengan maknawi ni, dia tulis lagi. Keluar air dari celah jari dah, bulan terbelah dua dah,
matahari lambat terbenam. Yang ini Ustaz tak pasti kisah dia macam mana. Yang ini ada tapi Ustaz tak ingat cerita dia macam mana. Okey, yang ketiga menyembuhkan luka dan sakit pun ada. Menyembuh luka dan sakit ni adalah peristiwa Abu Bakar digigit, Abu Bakar As-Siddiq digigit ular. Ketika Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah tu, Abu Bakar dipatuk ular sak. Oh, ini saya tahu. Nanti lepas tu Nabi Muhammad tu dia ludah guna Elio dia pergi sapu. Betul. Yang mana nak ketika dipatuk ular tu Abu Bakar tak menangis pun sebab dia takut Nabi terjaga. Masa tu Nabi sedang tidur di peha, di pangkuan Abu Bakar. Bila Abu Bakar dipatuk ular, dia diam je sampai keluar air mata. Air mata dia keluar, kena kat pipi Nabi. Terkejut Nabi. Air apa basah ni? Bila dia terbangun, dia tengok, kau kena patuk ular ke? Nabi pun cepat-cepat menyembuhkan luka dan sakit Abu Bakar As-Siddiq. Okey, memperbanyakkan makanan yang sedikit. Okey, ini antara mukjizat yang inilah. Biasanya makanan yang banyak dan sedikit ni banyak. Yang pertama, ketika tetamu datang ke rumah Nabi, Nabi ajak seorang dua orang je dah. Dia main datang rumah makan. Tiba-tiba kawan dia pergi beritahu, Nabi ajak makan. Ambil kau. Semua datang. Semua orang datang rumah Nabi. Dan akhirnya Nabi menghidangkan setiap sahabat yang datang tu semua dapat makan. Semua kenyang. Padahal makanan tu rumah Nabi kecil. Sebab makanan masa tu sikit sangat. Sangat-sangat sikit. Tapi akhirnya dengan berkat mukjizat Nabi, semua dapat makan. Alhamdulillah. Tu antara ni lah yang cerita pasal memperbanyak makanan yang sedikit. Okey, Isra dan Mi'raj. Itu yang anda ceritalah. Okey, seterusnya. Okey, ini cerita pasal Isra dan Mi'raj. Okey, baik. Isra apa Isra? Okey, ni pun masuk dalam soalan periksa. Dan pernah ditanya dekat soalan periksa tengah tahun itu. Okey, apa itu Isra dan apa itu Mi'raj? Okey, Isra adalah... Ini yang kena hafal kan? Nota ni kamu kena hafal sebab ni tahun 2021 punya. Dia ada 22 muka surat. Okey, baik. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Okey, itu adalah perjalanan Isra. Okey, ingat macam ni lah. Isra ni perjalanan bumi. Berada di bumi. Mi'raj ni dia naik ke langit. Iaitu Mi'raj ni adalah Nabi Muhammad SAW dari Masjid Aqsa tadi ke Sidratul Muntaha. Dia naik ke langit lah. Mi'raj ni naik ke langit. Kalau ikut Mi'raj ni maksudnya tangga. Tangga lah. Sebab apa? Sebab apa dia kata Mi'raj ni dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu ni dia panggil tangga. Kenapa dia panggil tangga? Sebab Nabi naik ke Sidratul Muntaha ni berperingkat-peringkat. Sebab apa? Sebab Nabi jumpa dengan beberapa Nabi yang lain. Antaranya ada dekat sini. Nampak tak? Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, merentasi 7 langit dan menemui dan akhirnya menemui dengan Allah SWT. Okey, baik, nampak tu. Sebab tu dia bagi tangga. Allah ke? Macam mana? Dia bercakap ke atau dia tengok muka? Tak boleh tengok muka, cakap je. Sebab dia pernah dengar apa tak? Dalam kisah Nabi Musa dia naik bukit kan, dia nak berjumpa dengan Allah. Dia minta dia nak tengok Allah. Itu Ustaz cerita kat sekolah itu. Lepas tu bukit tu hancur kan? Dia awal tertinggal sikit dah hancur dah. Allah kata kau tengok, cuba kau tengok bukit kat sebelah sana. Nabi paling je muka Nabi Musa tengok bukit tu tiba-tiba hancur dah. Sebab apa? Sebab Allah malingkan mukanya ke bukit tersebut. Jadi kau takkan mampu sampai Nabi Musa tu pengsan. Okey, ini cerita tentang Mi'raj tadi. Nampak? Sebab apa Mi'raj dipanggil tangga lah. Sebab Nabi naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Okey, baik. Ini antara Nabi-Nabi yang dijumpa lah. Yang pertama Nabi Adam, Nabi Yahya dan Isa, Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Nabi Ibrahim. Okey, baik. Kenapa Nabi naik ke langit ni? Okey, antaranya adalah Nabi bertemu dengan Allah
di Sidratul Muntaha dan menerima kefarduan solat 50 waktu. Yang mana pada asalnya kita ni dikendaki solat 50 waktu sehari semalam, ya Allah. Nak jaga 5 waktu solat pun susah, apatah lagi 50 waktu. Banyak tu. Maka dengan saranan dan nasihat daripada nabi-nabi yang ada dekat langit-langit ni, kan, langit 1, langit 2, langit 7 ni, maka akhirnya dah dikurangkan menjadi 5 waktu sahaja. Nampak? Kurang menjadi 5 waktu sahaja. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah jihad. Okey, jihad ni antara mata pelajaran buku tahun 5. Buku tahun 5. Okey, baik. Jihad Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Okey, baik. Bahagian jihad ada jihad kabir, iaitu jihad besar, dan juga jihad saghir. Jihad besar adalah berjuang menentang hawa nafsu. Paling besar sekali menentang hawa nafsu. Macam mana saya cerita dulu, kalau kita malas nak masuk kelas kan, ngantuk lah, tidur lah, habis jaga malam kan, qiyamul lail. Jadi kita kena lawan lah. Kita kena lawan hawa nafsu tersebut. Kita kena lawan. Jadi itu adalah jihad kabir, jihad besar. Jihad yang kecil, jihad saghir adalah berjuang menentang musuh. Nampak? Kita berperang apa semua ni jihad saghir je. Jihad kabir adalah menentang hawa nafsu. Okey, baik. Okey, tempoh dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah dekat Kota Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi maknanya Ustaz, kalau Nabi Muhammad dakwah kat Mekah 13 tahun, maknanya dalam masa tu lah Nabi Muhammad kena kacau dengan orang-orang Quraisy kafir ni. Kena pukul lah, kena balik najis, macam-macam. Itu sebelum Nabi kena kacau tu, sebelum Nabi pergi ke Madinah. Sebelum Nabi pergi ke Madinah. Faham tak? Alamak. Sebelum Nabi pergi ke Madinah, sekejap ada zikir. Kuntu minaz zalimin. Okey, baik. Sebelum Nabi, dia Mekah ni 13 tahun ni, dia adalah selepas Nabi habis di Madinah tersebut. Okey, baik. Sebab apa? Sebab masa Nabi diseksa di apa yang kamu dengar kan, Nabi di bukit apa, dibaling batu oleh kanak-kanak, anak-anak di Allahumma salli ala Muhammad. Di bukit apa, Bukit Sofa ke? Kan, kanak-kanak kafir Quraisy baling batu bila Abu Jahal masa tu dia kata kalau nampak Nabi Muhammad lalu, baling batu kat dia. Itu masa tu dia dakwah secara sulit baru. Dakwah secara sulit. Yang 13 tahun ni adalah selepas daripada Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi bina negara kat Madinah, lepas tu berperang, menang lawan kat Mekah, Nabi buka Fathu Mekah, Nabi dakwah pula kat Mekah selama 13 tahun. Sebab Nabi meninggal, Nabi wafat dekat Kota Mekah. Yang kena seksa apa semua tu tak dikira dakwah lagi. Sebab apa? Sebab orang tak terima. Orang tak terima. Madinah, di start dengan Madinah tu yang Nabi mula berdakwah. Dan 13 tahun kemudian, sebab itulah Nabi berdakwah 23 tahun. Total adalah 23 tahun. 23 tahun semua sekali. Okey, boleh 23 tahun. Sebab akhir sekali sebelum Nabi wafat, Nabi berada di Kota Mekah. Sebab itulah 13 tahun lama 13 tahun. Okey, baik. Okey, seterusnya adalah Perang Badar. Perang Badar antara perang yang pertama orang Islam
Okey, tarikh dia 17 Ramadan. Ingat, Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Ingat bulan Ramadan, 17 Ramadan. Tempat dia lembah Badar antara Mekah dan Madinah. Sebab usaha orang kafir menghancurkan Islam. Orang kafir kata kita kena perang dengan orang Islam ni. Kita kena bunuh semua orang Islam supaya tak ada orang Islam yang menyebarkan Islam. Nampak? Bilangan orang Islam 313, orang kafir 1000. Yang bilangan orang yang mati 14 syahid, orang kafir 70 orang mati. Dan 70 orang ditawan. Bila dah ditawan, mereka kena buat apa? Jadi macam hamba. Ni tahu ni. Yang pertama, membayar tebusan 1000 dirham. Banyak 1000 dirham. Jika tidak mampu bayar 1000 dirham, maka dia kena ajar anak-anak orang Islam hingga pandai. Dia kena ajar orang anak-anak Islam hingga pandai, baru dilepaskan. Yang ketiga, jika Tak, dirham ni nilai tinggi dirham ni. Tinggi. Dirham tinggi Okey, baik. Yang ketiga, jika dia tak mampu buat dua-dua ni, dia kena dibebaskan dan berjanji tidak memusuhi orang Islam. Okey, baik. Ini antara 70 orang tawanan ni. 70 orang tawanan ni, Nabi memberikan pilihan yang mana yang dia nak. Okey, keputusan memihak kepada tentera Islam. Sebab apa? Sebab Allah menghantar bantuan tentera. Cara dia macam mana? Itu kena tengok balik dalam perang Badar. Okey, baik. Ni perang Uhud. Okey, perang Uhud tadi bulan Ramadan. Perang Uhud adalah bulan Syawal, tapi bukan pada tahun yang sama. Dia tahun yang lagi satu lah. Sebab perang Badar 2 Hijrah. Perang Uhud 3 Hijrah. Tempat Bukit Uhud, sebab dia apa? Orang kafir ingin membalas dendam sebab kalah dalam perang Badar. Okey, bilangan orang Islam telah bertambah daripada 313 kepada 1000 orang. Bilangan orang Islam adalah 1000, orang kafir 3000. Okey, baik. Yang mati 70 orang syahid bagi orang Islam. Bilangan orang kafir mati 32 orang yang mati. Okey, baik. Keputusan peringkat pertama, tentera Islam menang. Adapun peringkat kedua, tentera Islam tewas. Okey, siapa tahu bilangan sebenar tentera Islam pada peperangan Uhud? 1000. Bilangan sebenar dia. Tak ada orang jawab pun. 700. Siapa jawab 700 tu? Naili. Kasih. Kasih Nelly. Betul, 700. Sebab apa 700 berpatah balik. Siapa? 300 orang berpatah balik. Okey, betul. Dia ada 700 saja. Memanglah bilangan dalam 1000, tetapi yang berperangnya adalah 700 orang. Sebab apa 300 orang berpatah balik? Siapa yang menghasut? Siapa tahu siapakah nama orang yang menghasut supaya berpatah balik tu? Siapakah nama orang Islam musyrik? Bukan musyrikin, munafik. Munafik ni dia orang Islam tapi dia munafik. Abdullah bin Ubay Salul. Abdullah bin Ubay Salul. Nanti tengoklah kalau ada kat dalam ni, adalah. Nama dia Abdullah bin Ubay Salul. Dia antara orang Islam tapi dia munafik. Dia kata Jahat ke baik, Ustaz? dia orang Islam tapi dia jahat. Sebab ada je orang Islam yang jahat ni hati busuk kan. Dia orang Islam tapi dia menghasut. Orang lain kata, kita nak pergi perang Uhud. Dia katalah, kita nak pergi berperang ni, nak lawan ramai. Sebab aku dengar dalam 3,000 orang kafir nak berperang dengan kita ni. Kita ada 1,000. Mana boleh kita nak menang ni lawan dengan 3,000 orang. Korang semua kan ada anak, ada isteri kan. Takkan kau nak mati semua kan. Dia kata macam tu. Abdullah bin Ubay As-Salul ni. Ubay bin Salul ni. Dia menghasut golongan orang antara sebahagian daripada 1,000 orang ni. Dan akhirnya pada waktu nak pergi perang tu,
300 orang berpatah balik. Jadi hanya 700 orang Islam saja yang berada di Bukit Uhud tersebut melawan 3,000 orang. Okey, baik. Itu tentang orang Abdullah bin Ubay bin Salul. Okey, sebab kekalahan tentera Islam bagi peringkat kedua. Yang pertama, mereka mengingkari arahan Nabi SAW. Kerana apa? Meninggalkan posisi memanah tersebut. Sebab Nabi dah pesan, jangan turun selagi Nabi tak bagi arahan untuk turun. Yang kedua, sifat tamak mahukan harta rampasan perang. Sebab apa? Orang-orang memanah ni tengok, geng-geng bawah dah ambil ni lah, ghanimah lah, harta ghanimah ni, harta rampasan perang. Geng-geng kat bawah tu dah ambil ni, kita dah menang ni, jomlah kita turun. Sedangkan Hamzah kata, jangan turun, Nabi tak suruh pun. Kita dah menang, jom je turun. Bila mereka dah turun, akhirnya kalah dan matilah Saidina Hamzah. Sebab apa? Sebab dia seorang-seorang je kat atas tu. Matilah dia. Maka mati syahid. Okey, seterusnya peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini adalah parit. Okey, Khandaq adalah parit, Ahzab adalah sekutu. Okey, baik. Cadangan Salman Al-Farisi, antara sahabat yang mencadangkan agar digali parit di keliling Madinah. Hari tu saya dah share macam mana peperangan Khandaq berlaku di Madinah, Mekah, kan? Orang kafir Quraisy kat Mekah kan, di Madinah. Dia buat parit tu panjang lah, bukan buat bulat. Ustaz tengok gambar tersebut, dia buat panjang. Yang belakang semua ni adalah bukit-bukit. Belakang kota Madinah ni bukit-bukit. Depan tu dia buat parit. Orang Mekah, orang kafir Mekah dekat depan lah. Itu perang Khandaq. Itu tahun ke-5 Hijrah. Tempat perang Khandaq berlaku di Madinah. Sebab apa di Madinah? Sebab orang Islam dah datang ke Madinah. Dia nak tawan Madinah tersebut. Okey, baik. Sebab berlaku Bani Nadir diusir dari Madinah akibat melanggar perjanjian dengan kerajaan Islam. Bani Nadir ni, kalau ikutkan, dia ni duduk di kawasan Madinah, belakang Madinah. Bila diusir, dia pun minta pertolongan orang-orang Mekah, orang kafir Mekah, untuk balas dendam lah. Senang cerita, balas dendam lah ni. Okay, baik. Okay, tentera Islam semakin ramai daripada 1,000 kepada 3,000 orang. Belakang kafir pun ramai 10,000. Sebab apa? Sebab mereka ni bergabung, Bani Nadir, Bani Qainuqa dan kafir Mekah. Sekutu. Sebab tu dia panggil Ahzab. Geng-geng orang kafir ni bersepakat untuk menghancurkan Islam. Sebab tu dia ramai 10,000. Dan apakah keputusannya? Keputusannya tentera Islam menang. Okey, baik. Sebab apa menang? Yang pertama, Allah menghantar tentera malaikat dengan angin taufan. Allah hantar angin apa semua. Yang kedua adalah tentera kafir tidak dapat menyeberangi parit. Yang mana parit tu dibina sangat luas dan sangat dalam. Bila mereka nak lompat je, jatuh. Bila jatuh je, mereka lemas. Dalam parit tu sangat dalam. Bila dah masuk dalam parit, tentera Islam pun tembak lah dia. Manah ke, tombak ke apa kan. Sebab itulah kekuatan tentera Islam ada kat situ. Tapi tak semualah yang terkejun dekat parit tu, dia tengok semua orang dah mati apa, ramai pula yang mati tu kan. Mereka pun kata tak apalah, kita balik. Sebab itulah tentera Islam menang. Okey, kemudian maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah, iaitu tahun ke-6 Hijrah. Ini tahun ke-5 tadi kan. Ini tahun ke-6. Ingat 2, 3, 5, 6. 2 Badar, 3 Uhud, 5 Khandaq, 6 perjanjian Hudaibiyah. Tempat kat Hudaibiyah. Okey, kandungan perjanjian Hudaibiyah. Ni antara perjanjian Hudaibiyah ni untuk apa ya? Untuk orang kata apa, untuk kita berdamai lah, senang berdamai.
berdamai, supaya apa, kita tidak berperang dah. Kita tak nak berperang-perang ni, habis orang mati, habis semua rosak semua kan. Jadi mereka buat perjanjian Hudaybiyah. Antara perjanjian Hudaybiyah yang pertama adalah gejatan senjata selama 10 tahun. Tak boleh berperang selama 10 tahun. Yang kedua, musyrikin yang memeluk Islam dipulangkan ke Mekah dan orang Islam di Mekah tidak dipulangkan ke Madinah pula dah. Kau hasam. Ni perjanjian ni adalah dibuat oleh untuk yang kedua ni lah, dibuat oleh orang Mekah. Dia suruh pulangkan balik orang yang pergi berhijrah ke Madinah tu, hantar balik ke Mekah. Dia nak belasah tu. Kau hajar tu. Okey, baik. Yang ketiga, orang Islam tidak dibenarkan mengerjakan umrah pada tahun tersebut. Pada tahun 6 Hijrah ni, orang Islam tak boleh buat umrah. Maka tahun ke-7 Hijrah, bolehlah pergi buat umrah. Akibat keempat, kedua-dua pihak boleh membuat perjanjian dengan pihak yang lain. Maksudnya bersepakat lah. Tak kisahlah bersepakat untuk buat jahat ke buat baik ke, boleh. Boleh bersepakat. Itu antara kandungan. Bisa ada perang selama 10 tahun. 10 tahun. Tapi mereka tahun berikutnya tu, tahun yang sama pun orang kafir Mekah ni tak dengar arahan Nabi dibunuh. Siapa dia bunuh Siapa lupa. Bila mereka dah langgar perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi pun Fatuh Mekah lah lepas tu. Tak ada kat sini. Dia tak cerita Fatuh Mekah pula. Ini dia cerita pasal pembinaan masjid. Okay, pembinaan masjid ni tahun 4. Apa pasal dia ulang tahun 4 pula ni? Tadi tahun 5. Okay, pembinaan masjid. Okay, masjid pertama yang dibina oleh Nabi adalah Masjid Quba. Ni Masjid Quba ingat masjid pertama yang dibina Masjid Quba. Okey, 3 masjid utama dalam Islam. Masjidil Haram terletak di Mekah di sisi Kaabah ni lah. Okey, yang kedua Masjid Nabawi. Masjid kedua dibina oleh Nabi. Yang ketiga adalah Masjid Aqsa di Palestin. Kiblat pertama. Okey, baik. Masjid Al-Aqsa ni merupakan kiblat pertama orang Islam. Seperti mana yang Ustaz pernah cerita dulu, yang mana Nabi Allah perintah Nabi yang pada mulanya sebab apa Masjid Al-Aqsa ni jadi tempat pertama kiblat orang Islam. Yang pertama, pada ketika itu kota Mekah, dalam kota Mekah ni dipenuhi dengan patung berhala. Ialah patung berhala begitu banyak sekali. Padahal Nabi kata, aku rasa macam nak menghala ke Mekah je kan. Tapi Allah kata kiblat pada masa itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan bila Nabi selesai berdoa, ya Allah, palingkanlah kiblat ke Mekah, palingkan kiblat ke Mekah, dan akhirnya turunlah satu ayat, falau nara kiblatan tarawunaha fawalli wajhika syatrul Masjidil Haram. Itu ayat Al-Quran tersebutlah. Dia kata, wahai Muhammad, palingkanlah kiblat kamu ke Masjidil Haram. Dan pada ketika itu Nabi sedang solat Zuhur ke solat subuh, tak ingat. Dekat satu tempat ni Nabi sedang paling ke Masjid Al-Aqsa. Bila ayat Al-Quran turun, wahyu sampai, Nabi terus dalam keadaan tengah solat tu, Nabi palingkan wajahnya ke arah Mekah. Sebab itulah nanti kamu search kat dalam Google, dipanggil Masjid Kiblataini, Masjid dua kiblat. Kenapa dipanggil Masjid dua kiblat? Sebab Nabi solat dekat masjid tersebut, dan pada ketika itu wahyu sampai, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, bukan Rasulullah, wahai Muhammad, palingkan mukamu, palingkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haram. Maka Nabi tengah solat, dia pun balik pusing. Contoh ini kiblat ni Masjid Al-Aqsa, dia paling tengah semayang ni, dapat wahyu, dia pusing, dengan slow lah, menghadap ke Masjid Haram. Tempat tu dipanggil Masjid Kiblataini, iaitu masjid dua kiblat. Okey, baik. Peranan masjid, peranan dan fungsi masjid. Yang pertama, pusat ibadah, tempat kita solat lah, baca Al-Quran. Yang kedua, pusat kemasyarakatan. Sebab tu dalam masjid
bukan dalam masjid dekat sekitar masjid tu lah. Ada orang buat pengurusan kematian kan. Sebab itulah dalam masjid tu ada bilik jenazah, ada tok kadi kan. Nak kahwin pun boleh dekat masjid. Pengurusan rumah tangga kan, ada orang nak bagi bantuan masyarakat lah. Okey, yang pusat politik menerima kunjungan diplomatik merancang strategi peperangan. Nabi berbincang dengan para sahabat dalam masjid. Nak perang macam mana, nak apakah strategi. Okay, baik. Yang keempat, pusat pendidikan. Tempat menuntut ilmu. Sebab kebanyakannya pada masa itu Nabi mengajar, menyampaikan dakwah dalam masjid. Antara tempat lah masjid, rumah kan. Masa dakwah saya sulit tu, rumah Arqam bin Abi Arqam kan. Lepas dakwah secara luas, Nabi berdakwah dalam masjid. Okey, baik. Merencana program pendidikan. Sebab itulah kebanyakan masjid dia buat kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha kan. Itu antara program lah tu. Kemudian masjid juga ada buat pelbagai program, contoh sembelihan kurban kan. Sembelihan kurban apa lagi. Tapi COVID ni tak semua orang boleh hadir lah. Macam-macam program yang dilakukan. Semua itu adalah peranan dan fungsi masjid. Okey, baik. Pusat ekonomi. Pusat ekonomi pun boleh. Sebab itulah ada kaunter zakat. Kaunter zakat dekat masjid. Pengurusan cukai, siapa yang nak bayar cukai, siapa nak bayar zakat, boleh datang masjid. Okey, baik. Pusat kesenian pun ada juga, memperdengarkan qasidah, memperdengarkan taranum Al-Quran. Sebab itulah sampai Al-Quran ni, taranum Al-Quran ni dipertandingkan di peringkat antara bangsa. Sampai antara bangsa. Sebab nak tengok seni bacaan Al-Quran tersebut. Okey, baik. Seterusnya, InsyaAllah lagi 3 muka surat saja. Okey, ini antara hubungan diplomatik yang dibuat oleh Nabi. Diplomatik ni apa, Ustaz? Diplomatik ni hubungan dengan negara luar. Sebab apa Nabi buat hubungan dengan negara luar? Yang pertama adalah untuk menyebarkan Islam. Yang kedua adalah untuk berniaga. Sebab ekonomi. Kita nak berniaga ni kena, urusan perniagaan ni kena dengan negara luar. Ini antara negara yang Nabi buat hubungan diplomatik. Habsyah, nama raja Najasyi. Rom, Hercules. Mesir, Makaukis. Farsi, Kisra. Yaman, Ja'far bin Julandi. Yamamah, Huzah bin Ali. Bahrain, Munzir bin Sawa. Damsyik, Haris bin Syamar Ghasan. Ini antara nama raja. Ini negara-negara Mesir, Farsi, Yaman. Nampak? Kau ingat Nabi ni Tak, dia orang tak marah ke bila Nabi call nak sebarkan agama? Ada yang menerima dengan ikhlas, ada yang menolak, ada yang koyakkan surat Nabi tu, macam-macam adalah. Baik itu ada share slide siapa dia tu. Ada juga cerita pasal apakah keadaan raja-raja ni bila dapat surat untuk mengeratkan hubungan diplomatik untuk menyebarkan Islam dan juga urusan ekonomi. Okey, baik. Ini info. Madinah merupakan negara Islam pertama di dunia. Negara Islam pertama di dunia. Selepas menjadi negara Islam pertama di dunia, kemudian Mekah. Sebab itulah Nabi tawan Mekah tu. Nabi masuk. Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah. Okey, baik. Sebelum kedatangan Islam, apakah yang berlaku oleh masyarakat jahiliah? Sebelum adanya Islam, semua agama Yahudi, agama Kristian, agama menyembah alam. Itu menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah pokok pun ada, menyembah bulan pun ada, golongan tidak percaya Tuhan pun ada, agama menyembah roh pun ada, agama menyembah berhala paling ramai. Sebab apa? Sebab ada 360 buah berhala dekat dalam Kaabah tu. Nama berhala tersebut Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Ini kena hafal. Ini antara soalan popular. Dia kata, apakah nama berhala Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Al-Uzza ni. Okay, baik. Boleh. Okey.
Tadi dari sudut ibadah, ini dari sudut akidah. Agama yang dianuti di zaman jahiliah. Ni dari sudut akidah ni lah. Mereka semua ni menyembah berhala yang paling ramai, iaitu Al-Lata, Amanah dengan Al-Uzza. Kena ingat tolonglah ingat. Okey, baik, akhlak Nabi. Ni antara ni cerita tentang kepribadian Nabi Muhammad. Sebab sirah ni, kalau tak sekolah rendah ni, kebanyakan ni cerita pasal sirah Nabi. Okey, yang pertama akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang patut kita sebagai orang Islam ni ikut contoh lah. Okey, baik. Sama tu. Okey, baik. Sejak kecil, Nabi ni terpelihara dari melakukan dosa. Yang kedua, mempunyai kepintaran. Yang ketiga, memberi pandangan yang bernas. Kini antara sejak kecil lah. Nabi bijak kan. Contoh antaranya, Nabi menjaga kambing. Kecil-kecil lagi, pak saudara dia kata, kau jaga kambing Macam mana budak kecil boleh jaga kambing? Banyak siapa nama pak saudara Nabi yang ada kambing tu? Saya lupa. Abu Talib ke Abu Muttalib? Atuk dia, tak ingat. Nabi jaga kambing sejak kecil lagi. Okey, bila dalam keluarga, akhlak Nabi merupakan contoh tauladan yang baik. Berlaku adil, penyayang dengan isteri, anak-anak semua kan. Di dalam masyarakat, sentiasa tersenyum, lemah lembut, tidak mencaci dan mengeji. Itu dalam masyarakat Nabi jaga akhlaknya. Sebab itulah ada setengah orang kafir tengok akhlak Nabi, mereka pun ingin memeluk Islam. Okey, baik, ini adalah peristiwa kewafatan Nabi. Ini dua yang terakhir. Peristiwa kewafatan Nabi pun sangat popular soalannya. Ni tarikh dia adalah pada bulan Safar 11 Hijrah. Nabi Muhammad SAW diserang demam panas. Bukan COVID dia tak ada batuk, dia demam panas je. Baginda dirawat di rumah Aisyah. Aisyah merupakan Aisyah isteri muda Nabi. Isteri muda Nabi. Kemudian iaitu anak Abu Bakar. Abu Bakar diarah menggantikan baginda menjadi imam solat 5 waktu. Selalunya Nabi menjadi imam. Tapi bila Nabi dah demam ni kan, wahai Abu Bakar, kau gantilah aku menjadi imam solat 5 waktu. Nabi pesan. Okey, baik, waktu duha. Waktu duha 12 Rabiul Awal pada 12. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat pun pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal 11 Hijrah, Nabi Muhammad SAW wafat pada usia, ingat umur dia 63 tahun. Nabi wafat pada umur 63 tahun. Baginda wafat di pangkuan isterinya iaitu Aisyah. Yang mana Nabi dimakamkan di Masjid Nabawi. Di sekitar rumah Nabi lah. Dimakamkan di Masjid Nabawi. Okay, kena ingat peristiwa ni. Ini semua antara soalan yang ditanya. Okey, baik. Okey, yang terakhir. Ini antara Khulafa Ar-Rasyidin ada 4 je. Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Okey, ni antara 4 khalifah. Kamu kena hafal lah. Yang khalifah pertama, Khalifah Ar-Rasyidin ni apa Ustaz? Khalifah Ar-Rasyidin ni adalah pengganti bila Nabi dah tak ada, siapakah yang akan jadi pemimpin? Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Osman dan yang keempat Ali bin Abu Talib ataupun Ali bin Abi Talib. Okey, itu saja mengenai sirah UPKK. Itu je. Okey, alhamdulillah telah tambah. Ustaz. Ya, saya.